Rito in heart mungkin Garden. Assalamualaikum korang, apa khabar? Hari ni saya nak buat satu doodles request hasil daripada seorang permintaan Ahzam Robi di Facebook. Beliau tulis boleh tempah, so saya buatkan lah satu untuk Ahzam Robi. Beliau kini berada di Sabah. Ni dia bisnes dia, Ahzam Robi. Dia buat bundle gempak babe. Kalau korang nak beli pakaian bundle, bolehlah Roger dia. Tengok tu, itu orang-orang yang komen lah hasil doodle saya. Cerita Mujahidin Syahid sangat kreatif katanya. Itulah, dan ramai lagi lah yang tulis kat bawah-bawah tu. Terima kasih banyak-banyak dekat Facebook. Korang yang sudi untuk dapatkan bundle, barang-barang bundle, korang boleh WhatsApp 0132171282. Tuan Ahzam Robi akan melayani anda semua. Ahzam Robi Garage. Korang kena support brand ni terbaik tuan-tuan, terbaik korang-korang semua. EST 2014. Dari 2014 dah mulakan dia buat secara online. Korang deal dan support bisnes Tuan Ahzam Robi ni terbaik. Disebabkan Tuan Ahzam Robi ni dia suka benda-benda yang vintage, benda-benda classical. Kalau kita tengok macam lambang bas tadi kan, kita tengok kan, macam tu lah. Dia suka benda-benda lama. So antara request dia, dia minta jam, baju, seluar. So saya cuba buatkan satu doodle untuk dia yang berkonsepkan begitu. Okay, baik. Sebagaimana dia ada konsep doodle yang comel-comel, cute, saya cubalah buat satu jenis ikan dekat sebelah ni. Ahzam Robi Garage ni terbaik sebab perkataan garage nanti saya letak di side belah kanan sekali, nanti last sekali saya buat gitu. Untuk pengetahuan korang semua, recording ni hanya bertumpukan pada satu konsep dan skala. Kemudian saya sambung balik lukisan tu, tapi tak sempat nak record yang last sekali tu, touch up daripada request daripada Tuan Ahzam. Sorry korang. So inilah sisik yang sisik ikan ni kita lukis centered, black centered. Kita ketengahkan warna hitam tu untuk dapatkan dia punya perspektif dia biar ke atas. Macam tu lah. Kita gunakan konteks ikan laut lah, ikan laut dalam. Okay. Dan kita buat satu bas sebagaimana yang Cik Ahzam minta. Dia buat bas ala-ala hippie tu kan, tapi kita buat pasca sikit lah. Kita buat post hippie sikit biar dia tengah sikit zaman dia. Tu kita buat lampu bas tu. And then saya berhajat nak tulis nombor plate dia tu, kita tulis dia punya since punya tahun kan, EST tu 2014 ingat letak kat tengah-tengah tu. So lukis lampu dia, kita buat sedikit details dia. Sebab Cik Ahzam dia suka barang-barang lama. Sebab ada orang yang jiwa-jiwa dia memang mencintai barang-barang lama lah kan. Barang-barang yang klasik lah. Nilai klasik ni kadang-kadang korang, dia punya nilai sentimental dia tinggi weh. Itu dia. Okay korang, inilah bentuk bas ni EST 2014. Kita cari sikit kat sini, kita buat outline sikit kat sini. Macam ni lah konsep dia sedikit sebanyak. Kita buat lampu sikit, lampu dan back mirror kat depan. Biasalah bas kan besar kan, jadi kita buat macam ni lah supaya konteks lukisan tu ada permainan di situ. Dan ni saya buat baju. Dan baju, kita bantai baju ni warna kayak grunge. Korang ingat tak zaman-zaman budak-budak 80-an 90-an layan kot underground punya konteks ni. Mana grunge ni dia punya selalu dia punya ikon utama dia tu Kurt Cobain. Ramai orang minat zaman tu daripada cara pakaian, ideologi, lagu, muzik dia, cara pembawaan dia, cara hidup dia. Sampai orang kaji lah, sampai ada buku, jual buku knowledge kan. Dia orang panggil zine, ada setengah tempat panggil zine. Macam kita sebut magazine, dia mega, ada besar. Tapi dia orang ni bergerak dengan zine atau zine, majalah kecil-kecil saja. Okay, kita lukis sedikit belakang tu, backup awan tak sudi gitu belakang tu.
Okay, tu checker plate sikit, kita letak sikit checker plate. Lepas tu lagu Divana tu best tu, smell like Teen Spirit tu best tu. Deng 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 kan masa tu kan. Okay, kat sini kita buat some kind satu makhluk lah. Sebenarnya saya nak buat macam abstract sikit sebelah taikan ni. Ni mungkin kita panggil dia divert lah. Divert ada dua jenis image kat tepi tu. Nak kata burung tak burung, kucing tak kucing, owl tak owl. Dia mungkin satu makhluk yang saya nak buat divert je. Mungkin saya akan nak buat dua kotak untuk membahagikan dua perspektif dan dua sisi pandangan berkenaan gambar ni. Nak nampakkan dia tu macam ala-ala Tasmania lama-lama dulu-dulu. Tapi saya ubah dia punya bionik dia punya genetik dia tu. Kalau korang pergi Ipoh, Perak, ada pasar karat tu, dekat Lokin tu, gempak weh, macam-macam ada kat situ. Saya pernah lah basking kat situ sekali, memang best lah. Tapi kalau nak turun sana, mesti kena ada masa yang awal lah. Korang datang awal supaya korang dapat survey barang banyak kat situ. Korang boleh datang ke Ipoh, Perak untuk dapatkan semua tu. Ipoh ni bandar bersejarah babe. Korang boleh datang ke Ipoh untuk menyelami apa nilai-nilai budaya yang ada kat sini. Ipoh ni bandar bersejarah. Terkenal Ipoh ni dengan apa? Ipoh white coffee kan. Memang style babe. Korang datang sini banyak barang-barang lama, sedangkan bangunan dia tu pun bangunan lama. Korang masuk Ipoh tu, korang hanya ada perjalanan sahala je, masuk dan keluar. Dia bukan jalan dua hala kan, kiri dan kanan, tak. Dia masuk satu, keluar pun satu jalan je. Okay, kat sini saya lukiskan sedikit cendawan, elementation cendawan sikit. Dan belakang itu ingat nak lukis some kartun lah, sedikit masuk efek kartun sikit dekat belah kiri tu. Okay korang, Encik Azam Robi ni saya tak berapa kenal mendalam. Sebab dia, kita anggap customer pun saya tak anggap customer sangat. Sebab untuk first attempt ni saya anggap dia member request. Dia member Facebook kan, dia request, dia nak tempah. So kalau ada rezeki saya post lah ke Sabah untuk hasil dan karya ni. Mudah-mudahan akan memberi manfaat jugalah pada Encik Azam, dan kita promo juga Encik Azam Robi punya garage dalam channel YouTube ni. Okay, korang support channel YouTube saya, dan berarti korang support dia punya jaringan jugalah. Ini kita pakai sedikit gajah batu. Sebab dia punya kulit dia ada timbul sikit lah. Saya nak buat macam ada kesan-kesan ogris sikit macam tu. Okay, kita hias sikit belakang telinga gajah ni. Sebab apa saya lukis gajah? Gajah ni sinonim lah dengan bangsa-bangsa. Setiap tamadun tu ada cerita pasal gajah. Dalam Al-Quran pun ada surah Al-Fil kan. So mengingatkan satu teknik yang Cik Azam suka benda-benda lama. Sebab apa? Kita tengok benda lama ni sebenarnya boleh jadi pengajaran tau. Kalau tengok Al-Quran, sirah yang kita belajar sirah tu, kita boleh dapat macam-macam pelajaran. Macam mana cerita Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW dia berjuang untuk menegakkan syiar Islam, bagaimana baginda menempuh hidup sehari demi sehari bersama para sahabat. Dan sejarah-sejarah pun kita boleh tengok dalam konteks yang lain. Macam mana ideologi-ideologi tertentu memandang pembelajaran past learning dulu sebagai benda yang patut kita ambil perhatian untuk perkara yang berlaku di masa mendatang. Di musim-musim COVID ni, kita doalah sama-sama COVID-19 ni satu sejarah tau. Sebab tak pernah sampai satu tahap dan ketika manusia diuji macam ni. Manusia secara globalnya diuji, kematian mengejut mendadak dalam bilangan yang ramai, dan bilangan frontliner yang terpaksa bertugas silih ganti sistem, dan norma hidup itu berubah. 24 jam 360 berubah semua aspek gitu. So kita doakanlah sama-sama ya. So bila cakap pasal COVID ni, ni elementation makhluk yang kita tahu. COVID tu bentuk dia bulat, tu ada macam sotong punya scrubber kan kat tepi-tepi tu. Cantik lah kot agaknya. Okay, dia macam Mandela sikit lah gitu. Okay, baik.
Ini sedikit kemasan dalam dia, details dalam dia. Mudah-mudahan bila kita bercakap pasal COVID, bila kita cakap pasal konteks ilmu, adalah juga manfaat daripada korang dengar saya punya celoteh ni. Bukan semata-mata nak cerita pasal individu yang tempah ni, sebab saya pun tak berapa mendalami, cuma daripada apa yang dia minta, saya nampak itulah. Cik Azam Robi ni, tak silap saya orang Kelantan. Hebat orang Kelantan. Tapi sekarang kerja di Sabah, ada di Sabah. Dan ada satu bisnes part time dia, itu Azam Robi Garage. Korang perlu support, korang perlu support sebab online, gempak. Korang call je nombor tu atau WhatsApp je, korang deal lah. Korang nak tanyalah servis apa, barang apa yang ada. Okay, dekat sini saya letak satu image orang pakai mask, tapi mask tu tak ditutup di mulut, menandakan elementation. Sebab tu lukis gambar ini ada berlakunya beberapa fenomena orang pakai face mask tapi tak tutup penuh. Sebab apa? Banyak aspek. Bukan sebab dia tak patuh SOP, adalah berkemungkinan dia patuh SOP, tapi time tu dia nak ambil nafas kejap ke kan, dia buka topeng tu. Ataupun dia seorang yang tak berapa cermat tentang SOP ke. Sebab elementation yang buka ni, sebenarnya maksud yang saya nak ketengahkan adalah nak mengambil nafas, mengambil ruang. Sebenarnya hidup kita ni penuh dengan ruang-ruang yang perlu kita grab untuk ambil nafas. Hidup ni adalah satu perjalanan. Bila kita pakai mask kita letak kat bawah dagu, sebenarnya kita berada di satu persinggahan. Hidup ni satu persinggahan. Okay, dekat atas ni saya letak orang bawa kapal terbang lah. Macam Red Baron kan, cerita perang zaman 40-an dulu, 1940-an. Dahsyat Red Baron. Dia punya kartun pun ada dalam cerita. Satu kartun, apa nama kartun itu, ada anjing warna putih hitam dengan tuan itu, apalah nama dia, saya tak ingat lah. Tapi korang boleh survey sendirilah. Cerita pasal Red Baron ni, satu fighter kapal terbang. Dia cerita lama lah, cerita lama sejarah, menjadi kenangan bagi pejuang-pejuang yang mengkaji sistem taktikal ketenteraan kita. Bawa tu sedikit design tentang enjin sikit, sedikit mekanikal lah, dan ada sikit radioaktif yang saya pecahkan kepada 4 elemen. Dan dalam radioaktif tu adalah beberapa watak di dalamnya. Minta maaf korang sebab gambar ni tak dapat berapa center, sebab biasalah baru mulakan recording ni. Nanti bila dah ada rezeki, saya beli stand elok-elok. Saya sebenarnya melukis, saya perlukan suasana. Saya perlukan suasana yang ilham, yang mendatangkan ilham. Saya tak boleh, kalau macam saya lah, saya tak boleh bising sangat. Kadang-kadang dalam keadaan terlalu bising, saya boleh lukis pula. Sebenarnya suasana melukis, mood. Kadang-kadang bila kita ada mood, kita akan buat sesuatu tu dengan mood itu. Maknanya dengan sungguh-sungguh. Passion tu lah akan datang bila mood tu datang. So mood saya selalunya, saya suka seorang. Ataupun kalau ramai sangat pun okey, tapi dalam tempat yang sejuk dan selesa. Kadang-kadang time meeting ataupun time kita dengar seminar yang kadang-kadang kita tak dapat terima, orang berceramah lama tentang satu benda tu, jadi kita ambil rest sekejap lah, macam tu lah. Kadang-kadang ambil pen sore-sore sikit, dapatlah hasil. Ok, ini ada sedikit elemen black and white kat situ. Kita mainkan dim kan, yang dalamnya tu saya buatlah sedikit unsur-unsur kehidupan, unsur alam. Ada pokok sikit, ada api sikit, ada laut, ada sungai, ada tasik ke, macam tu lah. Sedikit elemen kat situ lah. Dan saya ingat bawah sekali nak buat macam satu semut ke, macam tu lah. Ini adalah itik lah, saya nak buat satu itik. Itik dia macam gus lah, gus kecil-kecil, warna hijau hitam. Saya cuba buat lah sini. Teknik pun saya hanya menggunakan satu size pen saja, 0.5mm gel pen biasa. Akan datang bila dah asyuk, nanti saya akan upgrade lah, beli outline untuk buat outline, untuk buat inline, baru mudah lah. Ini saya buat simple-simple je. Jadi lukisan pun banyak yang 2D. Nanti saya akan upgrade lagi lah. Dengan sokongan korang, kita akan tambah. Ok, ni kasut. Kasut melambangkan satu simbolik lah, simbolik klasik punya appearance. Orang dulu kalau kita pergi bandel kan, ada bandel kasut, betul tak?
Kasut tu pun ada yang boot, ada 10 button, ada 7 button, 6 button, banyak macam-macam. Kita tengok budak-budak pang pakai boot kan, dia orang kata ada ideologi tu. Kalau tali warna hijau macam ni, tali warna merah macam ni, macam-macam budak-budak kan. Biasalah zaman sekolah dulu, kita ni bila darah muda cepat terpengaruh. Kita terpengaruh dengan benda-benda yang menjadi revolusi dan trending masa zaman tu. Zaman orang-orang lama 60-an, zaman 50-an, dia orang zaman-zaman John Travolta, zaman pakai seluar bawah bokat, tu lah zaman besar. Zaman tu sampailah ke waktu saya sekolah dulu, saya tengok sini-sini saya banyak pakai seluar bawah besar. Memang nampak style lah, cantik. Tapi lama kelamaan masuk ke tahun time tu dalam tahun 2000 macam tu lah. 2000 seluar besar masih ada. Masuk tahun 2002 seluar besar dah jadi seluar kecil dah. Sebab grunge lah, grunge tu naik, skinhead naik, seluar di bawah dah jadi dilipat kecil. Lepas tu kalau seluar baggy yang besar-besar tu dia orang lipat kecil-kecil pakai jeans kan, dia orang lipat kecil, itu dah jadi budak hardcore dah. Macam tu, macam-macam. Okay, belah kiri tu saya tambah kartun sikit, saya tambah bugs sedikit, kumbang tadi. Inilah semut yang saya nak cakap saya nak buat tadi tu. Sebab apa semut? Semut ni dia haiwan yang rajin. Dia sebenarnya bila dia masuk dalam tanah, dia pun membantu proses ventilasi udara masuk bawah tu. Dia buat lubang kan, so udara masuk dalam bawah tanah, dan dia menyuburkan sebenarnya. Dia menyuburkan. Semut ni banyak lah keluarga dia, banyak jenis. Ada jenis yang kutu, ada jenis yang anai-anai. Banyaklah keluarga dia, sampailah ke kerengga dan sampailah semut cali and so on. Semut ni melambangkan kerajinan. Saya nampak Cik Azam ni rajin lah. Rajin bekerja sama. Dia rajin. Orang meniaga ni rajin ni. Bukan saja-saja orang meniaga. Orang meniaga ni dia tawakal dia tinggi. Dia berharap pada Tuhan. Untung rugi semuanya dia redah je. Itulah konsep meniaga ni. Kena yakin lah. Meniaga jangan tipu-tipu. Meniaga cara yang betul lah. Kadang kalau kena rezeki kita baru start niaga, kat time tu dah untung. Tapi kadang ada orang naik tinggi, jatuh pun dari tempat tinggi, jatuh teruduk babe. Ada juga macam tu. Tapi jatuh sekali bukan berarti jatuh selamanya. Kena bangkit balik. Kena bangkit dan fokus. Ya. Okay guys, dekat sini saya buat satu ular. Ular yang saya buat daripada tempelan daun mengkuang. Kat belah sini. Sebab apa saya lukis ular di sini? Ular ni nak melambangkan dia punya sifat duduk, diam dan menunggu peluang. Tapi sekali dia berdapat peluang tu, dia grab habis. Gitu. Sebab apa saya nak letakkan dalam elemen ni? Sebab ada elemen haiwan yang bawah tadi, ada semut kan. Sebenarnya nak ambil unsur dia tu, nak ambil elemen dia tu. Ini sedikit kartun lah, kartun penghias doodle, ada banyak jenis. Okay korang, nanti elemen-elemen lain yang akan saya tambah hasil request Cik Azam, tapi saya tak sempat record. Sorry tau, macam saya cakap tadi. Okay, Pito Inhat, subscribe. Dan lepas ni saya tunjuk korang hasil dia macam ni. Tada! Inilah dia kalau yang penuh. Follow saya dekat page saya, Pito Inhat Seniman YouTube. Bye! Ni saya tunjuk korang hasil dia macam ni. Tada! Inilah dia kalau yang penuh. Follow saya dekat page saya, Pito Inhat.